Astagfirullahaladzim. Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخين ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia dan perkenannya dapat lagi sama-sama kita meneruskan bacaan atau muzakarah kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil lail wan nahar, karangan dan susunan al-Imam al-Alamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa talamidatihi wa masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillah, hari ini kita di majlis yang ke-130 bersamaan dengan 31 Mei 2022 dan bersamaan dengan 30 Syawal, hari terakhir di bulan Syawal pada tahun ini. Dan kita masih lagi pada bab ataupun kitab Azkaril Musafir, kitab Azkaril Musafir, kenaan dengan zikir-zikir semasa dalam permusafiran. Hari ini kita pada bab yang kelima dalam kitab Azkaril Musafir, iaitu bab istihbab talabihil wasiyah min ahlil khair, anjuran untuk minta wasiat ataupun nasihat daripada ahli khair, yang daripada orang yang baik-baik, daripada orang yang soleh. Baik. Hadis yang ke-601. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Rawaina fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibn Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafir fa usini qala alayka bittaqwallah wat takbir ala kulli sharaf. Falamma walla ar-rajul qala Allahumma twi lahu al-bu'da wa hawwin alayhi as-safar. Qala Tirmidzi hadithun hasan. Baik. Imam Nawawi meriwayatkan yang bersambung sanadnya daripada kitab Sunan Tirmidzi dan juga Sunan Ibn Majah.
daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya pada satu hari seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, inni uridu an usafir." Sesungguhnya saya nak bermusafir. Fa'usini, maka berikanlah saya nasihat ataupun wasiat. Qala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bittaqwallah." Yani hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Yani engkau menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya yang dalam sepanjang permusafiran kamu. Bertakbir ala kulli syaraf, dan hendaklah engkau bertakbir setiap kali engkau menaiki ataupun mendaki bukit, mendaki tempat yang tinggi, hendaklah engkau bertakbir. Itu di antara sunnah. Apabila kita melalui menaiki tempat yang tinggi, maka disunatkan untuk kita bertakbir. Ini Allahu Akbar. Falamma walla rajul, dan apabila lelaki tersebut berlalu pergi, setelah beliau mendengar wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka beliau pun pergi. Qala Allahumma tuilahu al-bu'da wa hawwin alaihi safar. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan lelaki tersebut. Ini mendoakan secara bizhahril ghaib, yakni mendoa secara tanpa pengetahuan lelaki tersebut. Itu di antara salah satu di antara doa yang sangat mustajab. Ini kita mendoakan kepada seseorang tanpa pengetahuan dia. Itu doa tersebut akan diaminkan oleh malaikat. Yang mana malaikat mengaminkan tersebut, maka mustajabnya, sebab amin para malaikat ini didengar ataupun sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa tersebut kembali kepada orang yang mendoakan. Yani Allahumma tuilahul bu'da, ya Allah, tuilahu, yani dekatkanlah, yani qarib lahu, yani dekatkanlah al-bu'da, yani apa yang jauh baginya, yani dekatkanlah perjalanannya yang jauh tersebut. Wa hawwin alaihi safar, dan permudahkanlah urusan perjalanannya. Qala Tirmizi hadisun hasan. Hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang hasan, yakni hadis yang level kedua daripada hadis yang sahih. Baik. Kemudian bab istihbab wasiyatil muqim al-musafir bid-du'a lahu fi mawatinil khair walau kana al-muqim afdala min al-musafir. Bab anjuran untuk orang yang bermukim, orang yang berada di tempat dia, anjuran untuk dia berwasiatkan kepada orang yang nak bermusafir dengan doa, ataupun minta dia mendoakan di tempat yang baik, bidu'a lahu fi mawatinil khair walau kana al-muqim afdala min al-musafir, walaupun orang yang minta didoakan tersebut lebih afdal, lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang nak musafir tersebut. Qala rawaina fi sunan Abi Daud wa Tirmizi wa ghairihima an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ista'dhantu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil umrah fa adhina wa qala la tansana ya akhi min du'aik, faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha ad-dunya. Riwayat daripada Sunan Abi Daud dan juga Sunan Tirmizi dan selainnya, yakni daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata ista'dzantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada satu hari aku minta izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan umrah. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bernazar untuk melakukan umrah. Ini pada waktu tersebut, maka pada waktu tersebut dia diizinkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa adina wa qala, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tansana ya akhi min du'aik, wahai saudaraku, janganlah kamu lupa doakan kami.
La tansana ya akhi min du'aik, jangan lupakan kami dalam doamu. Faqala kalimatan ma yasuruni anna li bihad dunya. Dan doa tersebut telah menggembirakan kata-kata Sayyidina Umar. Doa yang didoakan oleh Nabi SAW tersebut menggembirakan hati dia. Anna li bihad dunya, maksudnya apa yang ada pada dunia tersebut, doa yang baginda Nabi SAW lebih menggembirakan daripada harta dunia dan segala isi dia. Wa fi riwayatin qala asyrikna ya akhi fi du'aik. Dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW berkata, asyrikna ya akhi, yakni sertakan kami wahai saudaraku dalam doamu. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Itu dalil menunjukkan bahawasanya Nabi SAW adalah seorang yang sangat tawaduk. Sekalipun baginda Nabi SAW adalah seorang yang sangat mulia, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi seorang Rasulullah, tapi baginda Nabi SAW tetap tawaduk, minta daripada untuk mendoakan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu nak dalil bahawasanya baginda Nabi SAW nak ajar kepada kita untuk sentiasa tawaduk, merendahkan diri. Baik, iaitu kita dianjurkan anjuran untuk kita minta doa. Kalau kita dengar seseorang tersebut nak pergi mengerjakan haji ataupun umrah, kita kata kepada dia, jangan lupakan kami, jangan lupakan daku dalam doamu. Baik. Babu ma yaqulu idza raqiba dabbatahu. Bab apa yang perlu diucapkan, apa yang perlu dibacakan ketika hendak menunggang dabbah. Dabbah ni maksud asalnya adalah binatang yang ditunggangi. Itu binatang yang kalau zaman dahulu unta, kuda dan sebagainya, dan seumpama dengannya. Kalau dabbah sekarang ni maksudnya kenderaan lah. Apa yang perlu diucapkan ketika mana kita nak mengendarai, kita nak naiki kenderaan. Qala Allah Ta'ala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Menawi memulakan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Az-Zukhruf ayat 12 hingga 14. Firman Allah Ta'ala, wa ja'ala lakum minal fulk, dan kami jadikan bagi kamu kapal-kapal, wal an'am, dan juga binatang ternakan, ma tarkabun, yang mana kamu boleh tungganginya, seperti unta, kuda, dan yang seumpama dengannya, bagal, himar dan seumpama dengannya. Litastawu ala zuhurihi, maksudnya agar kamu dapat duduk bertenang dengan di atasnya, di belakangnya, zuhurihi. Summa tazkuru ni'mata rabbikum, dan kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu, idza stawaitum, apabila kamu dah berada tetap di atas kenderaan kamu atau binatang tunggangan kamu. Wa taqulu, dan kamu mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana, maha suci Allah, maha suci yang telah sakhkhara lana, yang telah menjadikan ataupun mengadakan semua ini, yakni binatang ataupun kenderaan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kami tidak mampu untuk mengendalikannya pada sebelum ni. Yakni Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengendarai, untuk menaiki kenderaan tersebut. Kita mengucapkan bahawasanya kita tak mampu. Wa ma kunna lahu muqrinin, yakni mutiqin, yakni kami tak mampu untuk mengendalikannya sebelum ni. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kepada Tuhan kami lah akan dikembalikan, kami akan dikembalikan. Baik, qala wa rawayna fi kutub Abi Daud wa Tirmidzi wan Nasa'i bil asanid as-sahihah an Ali bin Rabi'ah. Riwayat daripada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan juga Sunan An-Nasa'i dengan sanad-sanad yang sahih daripada Ali
ibn Rabi'ah. Beliau berkata, syahidtu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu alaihi salam. Dia kata, pada satu hari aku melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu utiya bidabbatihi, telah didatangkan pada dia dabbah dia, ini kenderaan dia, tapi binatang ternakannya, binatang tunggangannya, sama ada unta ataupun kuda ataupun himar, liyarkabaha, untuk dia naik, untuk dia tunggang. Falamma wada'a rijlahu fi rikab, apabila dia, ini Sayyidina Ali memijakkan kaki dia di rikab, yakni di tempat untuk dia naik tersebutlah, kan. Qala bismillah, maka Sayyidina Ali mengucapkan bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, dan apabila dia dah naik dan tetap berada tetap di atas belakang kuda tersebut ataupun unta tersebut, beliau mengucapkan alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Summa qala, kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah salasa marrat, yakni alhamdulillah sebanyak 3 kali. Selepas mana baca alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Summa qala Allahu akbar salasa marrat, kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sebanyak 3 kali. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli, kemudian beliau mengucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku menzalimi diriku, faghfirli, maka ampunilah daku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan engkau sahaja ya Allah. Summa dhahika, kemudian tiba-tiba beliau ketawa. Faqila lahu ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, pada waktu tersebut beliau menjadi amirul mu'minin, yakni menjadi khalifah. Min ayyi syai'in dhahikta, kenapa kamu ketawa, tiba-tiba kamu ketawa wahai amirul mu'minin? Qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ala kama fa'altu thumma dhahik. Sayyidina Ali kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perkara tersebut, ini membaca doa kemudian tiba-tiba ketawa, kama fa'altu, seperti mana aku lakukan, thumma dhahik, kemudian diketawa lagi, yang ini tanpa sebab, tanpa sebab yang tanpa sebab yang diketahui. Faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta, kemudian Sayyidina Ali kata, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, dia menceritakan, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, min ayyi syai'in dhahikta, kenapa kamu ketawa wahai Rasulullah? Qala inna rabbaka subhanahu wa ta'ala ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Kemudian begini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Tuhan kamu subhanahu wa ta'ala ya'jabu. Ya'jabu ni maksud, kalau kita terjemah maksudnya ta'ajub, kagum. Tapi kata para ulama mentakwilkan sebagai ya'jabu ni maksudnya radiyah, kamal ar-ridha, maksudnya Allah Ta'ala sangat meridai orang yang mengucapkan perkataan tersebut, ucapan tersebut, min abdihi, Allah Ta'ala sangat redha kepada hambanya apabila hamba tersebut mengucapkan ighfir li dhunubi, ampunilah dosa-dosaku, ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi, sedangkan dia sedangkan dia mengetahui tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkanku. Maksudnya Allah Ta'ala sangat suka akan doa tersebut ataupun munajat tersebut. Hadza lafzu riwayat Abi Daud qala Tirmidzi haditsun hasan wa fi ba'd nusakh hasanun sahih. Baik, itu jelas kan? Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa rawayna fi sahih Muslim fi kitabil manasik an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza istawa ala ba'irihi kharijan ila safar kabbara salasan
ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Riwayat daripada Sahih Muslim dalam kitab Al-Manasik berkenaan dengan hadis-hadis berkenaan dengan manasik, yakni manasik Al-Hajj. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istawa ala ba'irihi, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas tunggangannya, binatang tunggangannya, kharijan ila safar, untuk keluar bermusafir, baginda akan mengucapkan kabbara salasan, baginda akan bertakbir sebanyak 3 kali. Ini bila dah naik atas kenderaan tersebut, baginda akan bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian baginda akan mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baginda menyambung doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau pada perjalanan ini akan albir, akan kebaikan dan juga ketakwaan. Jadi kami memohon kebaikan dalam perjalanan ini dan juga ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan amalan ataupun wa minal amali ma tarda, dan apa-apa juga amalan yang Engkau redai. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah, hawwin alaina, pemudahkanlah perjalanan kami ini. Waqwi anna bu'dahu, dan dekatkanlah yang jauh, dekatkanlah perjalanan kami yang jauh. Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah, Engkaulah peneman kami dalam perjalanan ini. Wal khalifatu fil dan yang wal khalifatu fil ya maksudnya wal khalifah engkaulah yang menjadi pengganti kepada ahli keluarga kami. Ini maksudnya menjaga ahli keluarga kami. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada wa'sa'is safar. Wa'sa' ni maksudnya kepayahan, kesulitan, yakni masyaqqah wal wasyiddah, kesulitan dalam perjalanan. Yani aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada kesulitan dalam perjalanan kami. Wa ka'abatil manzar, dan juga aku berlindung dengan Engkau daripada ka'abah. Ka'abatil manzar ni maksudnya perubahan wajah seseorang apabila melihat perkara yang tak disukai ataupun yang tak disenangi. Jadi maksudnya aku berlindung daripada Engkau daripada perkara-perkara yang tak diingini. Wasu'il munqalab, dan juga aku berlindung dengan Engkau daripada su'il munqalab. Munqalab ni maksudnya ar-rujuk. Maksudnya aku berlindung daripada Engkau daripada maksudnya macam mana? Apabila kami kembali nanti, kami tak nak melihat perkara-perkara yang tak disukai, sama ada daripada kebakaran, rumah terbakar, daripada kemalangan, kematian dan seumpama dengannya. Maksudnya kami berlindung daripada keadaan yang tak disukai tersebut. Filmal, pada harta benda kami, dan juga dan juga pada ahli keluarga kami. Wa idza raja'a, dan apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balik, nak pulang balik ke tempat mukim, yakni nak balik pada musafir, qalahunna, baginda akan mengucapkan seperti mana doa yang kita bacakan tadi. Wa zada fihinna, dan akan tambah sikit, iaitu tambah aibun taibun abidun, yakni aibun, yakni kami nak balik dah, aibun raji'un minas safar bisalamah, kami pulang dalam keadaan selamat, taibun dalam keadaan bertaubat kepadamu ya Allah, abidun dan juga dalam keadaan menyembahmu, li rabbina hamidun, dan kepada Tuhan kamilah kami memuji. Hadza lafzu riwayat Muslim, itu adalah riwayat lafaz daripada riwayat Imam Muslim. Baik. Zada Abu Dawud fi riwayatihi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alawu sanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Tambahan daripada riwayat Sunan Abi Dawud. Itu tambahan
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jishuhu, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tenteranya dan gerombolan tentera yang bersama dengan Nabi, idza alau sanaya, apabila mereka nak menaiki tempat yang tinggi, iaitu menaiki bukit, tempat yang tinggi seumpama dengannya, kabbaru, maka mereka bertakbir. Itu sunnah. Sunnah apabila kita menaiki tempat yang tinggi, kita disunatkan untuk bertakbir. Kalau zaman sekarang, kalau kita melalui highway lah, ataupun naik bukit, naik Cameron Highland ke, ataupun nak naik terowong menara, seperti kita disunatkan untuk bertakbir. Wa idza habatu, dan apabila mereka turun daripada tempat yang tinggi tersebut, sabbahu, maka mereka bertasbih, subhanallah. Kita turun daripada bukit, kita disunatkan untuk bertasbih. Itu dalam kenderaan tersebut. Warawaina ma'nahu min riwayat jama'ati min sahabah aidan marfu'an, dan kami telah meriwayatkan makna riwayat tersebut dengan lafaz-lafaz yang berbeza. Semuanya marfu'an, iaitu marfu' maksudnya yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, qala wa rawaina fi sahih Muslim an Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara yata'awwadhu min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalab wal hawr ba'da al-kawn wa da'watil mazlum wa su'il manzar fil ahli wal mal. Kemudian riwayat daripada Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat, Abdullah ibn Sarjis. Jarang kita dengar nama beliau. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara, adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda nak bermusafir, yata'awwadhu min wa'sa'is safar, baginda akan minta doa perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada wa'sa'is safar, daripada kesulitan dalam perjalanan. Wa ka'abatil munqalab, dan ka'abah maksudnya daripada berlindung daripada perubahan ataupun perkara yang tak disukai. Wal haur ba'dal kaun, dan juga haur maksud asalnya adalah kita merungkai ikatan serban. Itu maksud haur, merungkai ikatan serban setelah mana dililit di kepala. Al-kaur dalam riwayat yang lain datang dengan kaur, itu dengan birra, dengan ra. Al-kaur ni maksudnya kita melilit serban dengan sempurna, itu maksud al-kaur. Tapi yang dimasukkan di sini adalah al-haur ba'dal kaun, maksudnya aku berlindung dengan Allah daripada perkara, daripada melakukan maksiat dan setelah mana melakukan ketaatan. Jadi aku berlindung dengan engkau daripada melakukan kejahatan daripada setelah mana melakukan kebaikan. Itu lebih kurang maksudnya berlindung daripada perkara yang tak baik setelah melakukan perkara yang baik. Ataupun lebih kurang maksudnya. Wa da'watil mazlum, dan juga aku berlindung daripada engkau, daripada Nabi berdoa, perlindungan daripada doa orang yang dizalimi. Maksudnya itu di antara tahzir ataupun ancaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan kezaliman sepanjang dalam permusafiran, sama ada secara sedar ataupun tidak. Sebab boleh jadi orang yang kita zalimi tersebut dia akan mendoakan kepada orang yang menzalimi dia. Sebab doa orang yang zalim ni tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjaga-jagalah daripada menzalimi ataupun menganiayai orang lain. Wasu'il manzar fil ahli wal mal, dan juga doa Nabi mendoakan perlindungan daripada su'il manzar, daripada perkara yang tak disukai, perkara yang tak diingini kepada ahli keluarga dan juga harta benda. Baik. Qala wa rawainahu fi kutub at-Tirmidzi wan Nasa'i
وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. Sama, apabila lafaznya sama ataupun doa tersebut sama seperti yang di atas. Riwayat daripada kutub Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan juga Sunan Ibn Majah dengan sanad yang sahih daripada Sayyidina Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak musafir baginda akan mengucapkan atau membaca doa Allahumma anta sahibu fis safar. Maksudnya keadaan tersebut boleh jadi sahabat lain dengar baginda Nabi akan memulakan dengan subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Barulah baginda akan membaca doa-doa. Boleh jadi juga keadaan yang lain baginda terus membaca Allahumma anta sahibu fis safar tanpa mengucapkan subhanallazi sakhkhara lana ila akhir. Wal khalifatu fil ahl wal Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalab wa min al-hawr ba'da al-kaun wa min da'watil mazlum wa min su'il manzar fil ahl wal mal. Itu kita dah jelaskan tadi. Hadis tersebut dinilai oleh Imam Tirmizi sebagai hadis hasan sahih. Baik. Kemudian Imam Nawawi menakalkan perkara khilaf berkenaan dengan al-hawr ba'da al-kaun, iaitu dalam riwayat yang lain dengan al-hawr ba'da al-kaur dengan huruf ra. Adapun dalam riwayat yang Imam Nawawi nakalkan di sini dengan nun ba'da al-kaun. Itu khilaf tersebut, itu kita tak perlu jelaskanlah. Tapi Imam Nawawi kata riwayatun nun aksar, tapi riwayat yang didatangkan dengan al-kaun, al-hawr ba'da al-kaun lebih banyak riwayatnya. Wa hiya lati fi aksai usul sahih Muslim bal hiya al-mashhurah fiha. Wal wa'sa bi fathil waw wa iskanil ain wa bis sa'al musallasah bil mad hiya asy-syiddah. Yang dimaksudkan dengan wa'sa tersebut asy-syiddah, yakni kepayahan, kesukaran. Al-ka'abah bi fathil kaf wal mad huwa taghayyurun nafs min huznin wa nahwihi. Yang dimaksudkan dengan ka'abah pula adalah perubahan perasaan disebabkan sedih dan seumpama dengannya. Ini perasaan yang tak menyenangkanlah, lebih kurang maksudnya. Wal munqalab, dan juga ini masukkan dengan al-munqalab, iaitu al-marji', iaitu tempat yang kita akan kembali. Maksudnya kita minta perlindungan daripada Allah daripada perkara-perkara yang tak disukai kepada ahli keluarga dan juga harta benda kita. Baik, sikit lagi kita baca bab ma yaqulu idza rakiba safinatan. Bab apa yang perlu diucapkan, apa yang perlu dibacakan ketika nak menaiki safinah, yakni kapal laut. Qala Allah Ta'ala wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa qala Allah Ta'ala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Firman Allah Ta'ala wa qala irkabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Ini Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan peristiwa Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang ketika mana mereka diperintahkan untuk menaiki kapal sebabkan akan turunnya hujan yang lebat dan akan menyebabkan banjir. Firman Allah Ta'ala wa qala irkabu fiha. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawasanya boleh jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh dan juga kaumnya, naiklah kenderaan, naiklah kapal tersebut fiha. Dan boleh jadi juga ucapan tersebut diucapkan oleh Nabi Allah Nuh AS kepada kaumnya. Boleh jadi di antara ihtimal dua perkara tersebut. Wa qala irkabu fiha bismillah majriha. Dan Allah Ta'ala berfirman, naiklah ke atasnya, yakni ke atas kapal tersebut dengan mengucapkan bismillah dengan nama Allah majriha. Majriha ni maksudnya
digerakkan kapal tersebut, dengan nama Allah dimulakan ataupun dilayari ataupun diperjalankan kapal tersebut. Wa mursaha, dan juga setelah mana dia nak berlabuh, nak berhenti daripada berlayar. Itu maksudnya. Wa qala Allah Ta'ala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Firman Allah Ta'ala juga, dan kami telah menjadikan bagi kamu kapal-kapal dan juga binatang ternak yang kamu boleh naik ke atasnya ataupun kamu boleh tunggang ke atasnya. Qala wa rawaina fi kitab Ibn Sunni 'anil Husain Ibn Ali radhiyallahu anhuma, daripada kitab Ibn Sunni daripada Sayyidina Husain Ibn Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amanun li ummati minal gharq idza rakibu, keselamatan, keamanan kepada umatku daripada gharq, daripada tenggelam, apabila mereka rakibu, mereka menaiki, menunggangi, tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut safinah. Maksudnya Nabi SAW menyebut secara umum, tapi dipahami dengan gharq tersebut, daripada tenggelam tersebut, maksudnya baginda Nabi SAW nak menyebut keamanan, keselamatan bagi umatku daripada tenggelam apabila mereka menaiki kapal. Ayaqulu, sebab pada zaman Nabi SAW tersebut bermusafir dengan menggunakan kapal masih tidak lagi masyhur, tidak lagi tak diguna pakailah, sebab mereka hanya bermusafir menggunakan binatang tunggangan. Ayaqulu, keselamatan, keamanan bagi umatku daripada tenggelam apabila mereka menaiki, dengan mengucapkan Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu doa ataupun doa untuk menaiki kapal laut. Hakadha huwa fi nusakh. Itu dengan membaca doa tersebut, dua ayat tersebut, kita akan selamat daripada tenggelam. Tak kiralah kita naik boat ke, naik ferry ke, naik kapal besar ke, naik sampan, rakit dan sebagainya, iaitu kenderaan yang di atas laut ni, kita disunatkan untuk membaca Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, dan juga membaca wa ma qadarullaha haqqa qadrih. InsyaAllah Allah Ta'ala akan pelihara perjalanan kita di atas air tersebut. Idza rakibu lam yaqul as-safinah, tanpa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam lafaz baginda tersebut as-safinah, iaitu kapal. Tapi para ulama menterjemahkannya ataupun mentakwilkannya itu sebagai doa menaiki kapal laut. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Cukup sekadar itu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada bab yang akan datang berkenaan dengan bab istihbab ad-du'a fi safar, bab anjuran untuk membanyakkan doa sepanjang dalam perjalanan dan sepanjang dalam permusafiran. InsyaAllah pada majlis yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apa yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kurang sebab kelemahan diri saya mohon maaf. Kalau ada salah silap mohon diperbetulkan, mohon ditegur. Dan kita akhiri majlis kita ni dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Majlis kita insya-Allah seperti biasalah, kita tetap 8 suku lah setiap hari Isnin sehinggalah hari Khamis, insya-Allah. Kita akhiri dengan sama-sama salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga salatul asr. Subhanakallahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجزاكم الله خير الجزاء. Terima kasih kepada semua. Moga Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.